Salam sejahtera, saya Muhammad Zubir Mahab dan video kali ini kita akan terus kepada tajuk deflector untuk momentum equation. Okay. Right, so bila bercerita tentang deflector ni, right, kisahnya sama seperti video sebelum ini. Bila kita ada free jet, tapi dalam video sebelum ini kita kata free jet kita itu dalam keadaan menghentam dinding yang tegak. So bila ada deflector ni, right, kita punya jet of fluid tu kena deflect, been deflect by a deflector. Alright, so kalau saya boleh lukis lah dia punya deflector tu. Alright, so andai kata ini is deflector tu dipandang dari sisi, for example. Alright, dia ni deflector semacam satu penghadang. Alright, and then let's assume dia punya angle dia is 45 degree, and then kita masih ada sama seperti sebelum ini. Alright, sama seperti sebelum ini, kita ada pipe di hujung ni, kemudian kita ada nozzle. Alright, and then the fluid keluar daripada nozzle ni dan menghentam kita punya deflector ni. Okay, so let's assume kita punya jet ni menghentam deflector because of this 45 degree ni. So dia akan follow according to 45 degree tu. Okay, and then let's assume yang warna biru ni adalah fluid yang sedang mengalir daripada kita punya apa disebut sebagai kita punya pipe ni tadi. Okay, so fluid ni akan mengalir. Okay, jadi soalannya sekarang ialah bila fluid ni melalui kita punya deflector ni, pastilah dia akan menghentam kita punya deflector ni. Jadi persoalannya berapakah daya yang dikenakan oleh jet of fluid terhadap kita punya deflector ini. Okay, so let's assume dia punya diameter, lagi sekali untuk buat cerita ni mudah. Boleh tak katalah diameter kita punya jet ni, diameter jet of water ni, D is equal to 0.05 meter, and then velocity yang masuk ni, alright, katalah velocity jet masuk ni, alright, V in nya equal to 10 meter over second, and then dia meninggalkan deflector ni. Bayangkan kononnya dia keluar deflector ni dengan laju yang sama. Boleh tak kita panggil lah V out ni is equal to 10 meter over second, dan konon-kononnya lah, konon-kononnya kita ni tak ada sebarang geseran, dan jet ni bila dia keluar diameter ni masih sama, diameter keluarnya ialah 0.05 meter. Alright, jangan tanyalah bagaimana, tapi ini sebagai gambarannya saja, contoh bagaimana kita nak menyelesaikan masalah berkaitan dengan deflector ni. Boleh. Jadi ikut logik soalannya tanya ialah berapakah daya dikenakan oleh jet air terhadap deflector ini. Okey. Alright. Jadi untuk menyelesaikan kita punya masalah ni, pertama sekali draw kita punya apa panggil tu, paksi dia, draw paksi X, ini paksi Y. Okay, and then let's assume this is a top view. Top view ni pandang dari atas ni, kemudian ada dia punya deflector ni. Okay, kemudian lukis apa? Jangan lupa dia punya control volume. So kita ambillah control volume daripada dia masuk ni sampailah ke kepala dia keluar, dan kita buat dot je ni. Okay, ini adalah ruang control volume kita. Okay, and then kita dah tahu dah, kita anggaplah bahawa daya yang dikenakan oleh fluid terhadap deflector ni dengan warna merah yang saya lukis ni, anggaplah Fx nya ke sana dan Fy nya pula seperti yang digambarkan, selari dengan ataupun sejajar dengan kita punya paksi X dan paksi Y. Okey, so bila kita lihat dalam keadaan ni, kita dapati bahawa ada kemungkinan besar kita ada daya dalam arah X, ada kemungkinan besar kita ada daya dalam arah Y. Kerana apa? Kerana fluid tu kena deflect kan, okey, ataupun dipesongkan oleh deflector ni. Okey, jadi nak menjawab soalan ini, maka apa yang kamu perlu buat ialah step yang pertama apa? Cabut kita punya control volume ni, lukis balik semula. Okey, jadi kalau saya ambil control volume saya tu, saya lukis macam ni. Boleh tak? Saya lukis. Ini adalah control volume saya. Boleh.
Kemudian saya nak letak semua daya yang halaju, panggil ni as a point 1, yang ni panggil dia point 2. Kat sini saya dapati mesti ada V1 yang masuk, ya tak? Kemudian bila dia keluar, saya akan dapati ni ialah V2. Kamu dapati V2 ni bukan dalam arah X, bukan juga dalam arah Y, maka hendaklah kamu leraikan dia. Alright, leraikan dia dalam arah X, V2X dan V2Y. Jangan lupa sudut dekat sini ialah 45 degree. Okey, pada masa yang sama jangan lupa kita letak kita punya Fx kita kat sini, Fy kita kat situ, dan jangan lupa paksi X dan juga paksi Y. Okey. Alright. So, nak menyelesaikan persoalan ni, maka kita leraikanlah satu persatu. Kita tengok dalam X direction dulu. X direction. Jadi, tulis persamaan momentum. That sum FB plus sum Fs sama dengan sum control surface V rho V dot kan dengan A. Anggapan kita bahawa yang mengalir itu dalam keadaan steady dan uniform. Okey. Lagi sekali, dalam arah X ada tak beratnya? Ada tak berat dalam arah X? Tak ada berat sebab tanahnya ialah whiteboard kita ni. Blackboard kita ni. Okey, tak ada berat, kosong. Daya dalam arah X ada berapa? Ada satu je. Nama dia ialah Fx. Step yang berikutnya mana? Senang saja. Apa kita buat? Buka kurungan, tulis V rho V dot A, tutup kurungan, namanya 1. Kemudian tambah balik dengan buka kurungan V rho V dot A, tutup, jadi 2. Kita ada 2 je control surface. Ingat ni ada 2, maka ada 2 je kurungan yang kita ada tu. Boleh faham tak ni? Kalau ada 10 nanti masa ujian ada 10 dia punya tu, tambah lagi sampai 10. Faham? Okey, tulis saja seperti itu. Kemudian baru dileraikan satu persatu. Boleh tak? Maka kita kata Fx sama dengan, jangan lupa V1 dot A1 dah jadi apa? Negatif, betul. Maka saya terus tulis sini V negatif, V1 rho V1 A1. Kemudian pluskan dengan V2 dalam arah X time dengan rho time dengan V2 darabkan dengan A2. Okey, kalau perhatikan tadi, betul tak? Halaju 1 dengan halaju 2 ni dia sama saja, betul? Jadi jangan lupa ya, yang ini ialah ni semua ni nama dia apa? M dot. Yang ni nama dia M dot. Kita dah belajar dah. M dot in sama dengan M dot out, ya tak? Maka kita kata rho V1A1 rho V2A2 ni adalah benda yang sama, rho darab Q, betul? Maka kita tulislah sini sebagai rho Q, sebab Q1 dengan Q2 mesti sama. Jangan lupa tu. Q in sama dengan Q out. Ini undang-undang. Boleh tak? Maka kita tulis rho Q, tutup, buka kurungan. Kita kata, ini senanglah. V2X tolakkan dengan V1X. Boleh tak? Bila tengok V2X, dia dalam arah apa tu? Dalam arah X, betul? Dia ni memang dalam arah X. Dan kita kata rho Q V2 cos 45 darjah tolakkan dengan V1. Ya tak? V2 tu, V2X ialah V2 cos 45 tolak V1. V1 dengan V2 dalam kes ini, V1 dengan V2 dalam kes ini apa? Nilainya yang sama. Ya tak? Nilainya sama. So, kita tulis ini rho. Boleh tak? Kita ada Q time dengan V. Ini sama dengan cos 45 tolakkan dengan 1. Boleh faham ni? Dalam kes ini. Boleh, dalam contoh ini V1 dengan V2 nya sama, maka saya letakkanlah dia dekat luar. Boleh. Okey. And then pada masa yang sama, rho Q ni sebenarnya ialah V, tak? Maka boleh tak saya tulis sebagai rho V darab A darab V, boleh tak? Cos 45 darjah tolak 1. Okey. And then kita dapat rho V kuasa 2A. Ni ialah cos 45 minus 1. Okay, and then kita dah tahu dah rho
Rho kita ialah 1000 darabkan dengan velocity kita ialah 10 kuasa 10 meter per saat, and then area-nya adalah pi, diameter-nya 0.05 kuasa 2 bagi 4, and then kita ada cos 45 tolak 1. Okey, ini kalau tekan kalkulator, boleh tak tekan kalkulator, kita ada 1000 darabkan dengan 100, boleh tak darabkan dengan f pi, darabkan dengan 0.05 square bahagikan dengan 4. Hilang pula. Okey, 1000 darab dengan 100 darabkan dengan fi darab dengan 0.05 square, right, and then bahagikan dengan 4, right, dan kita nak darabkan dengan cos 45, right, and then tolakkan dengan 1. Okey, maka kita dapat apa? Negatif. Jadi kita dapat Fx sama dengan negatif 57.51 Newton. Apa tu? Ini kita kata apa? Jawapan ni apa? Reaction. Boleh? Apa maksud reaction? Dari body kepada fluid. Jadi soalan tadi tanya berapakah daya daripada fluid kepada body. Dengan sebab itu kita kata Fx sama dengan berapa? 57.51 Newton bagi arah dia. Dari kiri ke kanan. Dah dapat kita punya Fx. Okey, next kita cari dalam arah y. Apa perlu kita buat? Tulis dulu y direction. Next, tulis persamaan momentum. Sum FB pluskan dengan sum FY. Buat FY pula. Sum FS. Right? Sum FS sama dengan sum contour surface V rho V dot A. Boleh tak? Lagi sekali tak ada berat dalam arah Y, tuan-tuan. Sebab kita pandang dari atas. Bila pandang dari atas, di mana dia punya berat? Berat dia masuk ke dalam kita punya apa ni? Kita punya blackboard ni. Jadi kosong. Ni sama dengan ada satu aja daya dalam arah Y. Namanya Fy. Tak percaya jom tengok kat atas ni. Nampak tu? Ada satu je. Dan dia memang dalam arah Y. And then apa perlu buat? Buka kurungan, tulis V rho V dot A 1 tambah dengan V rho V dot A 2. Boleh? And then kita tulis Fy sama dengan buka. Bila buka kita akan dapat apa? Negatif V1 dalam arah Y rho Q tambahkan dengan V2 dalam arah Y rho Q. Boleh tak? Kenapa saya tulis macam tu? Sebab Q in sama dengan Q out. Rho in sama dengan rho out. Jom kita tengok. Tengok dalam free body diagram. Ada tak V1 dalam arah Y? Ni, mana titik 1? Boleh? Dekat titik 1. Titik 1. Ada ke halaju dalam arah Y? Tak ada, ya tak? Tak ada dalam arah Y. Maka kita kata ini nilainya kosong. Siapa yang kosong? Halaju dalam arah Y kosong. Q ada tak? Ada. Fluid itu sedang mengalir. Boleh? Maka tinggallah kita Fy sama dengan V2. V2 ni ialah V2Y sama dengan V2 sin 45 darjah. Darablah dengan rho darab dengan Q. Atau boleh juga ditulis sebagai V2 sin 45 rho. Ini adalah V2 darabkan dengan A2. Okey, ambil tu kita akan dapat rho V2 kuasa 2 A2 sin 45 darjah. Jadi rho ni ialah 1000. Yang ni ialah 10 kuasa 2. Yang ni pi darab 0.05 kuasa 2 bagi 4. And then kita sinkan dengan 45 darjah. Maka kita dapat, bila tekan kalkulator, lagi sekali 1000 darab dengan 100 darab dengan F pi tadi darab dengan 0.05 square bahagikan dengan 4 darabkan dengan sin 45. Alright. Kita dapat jawapannya ialah 2.83 Newton. Apa ni? Ini apa ni? Tiap kali bila dapat jawapan, ini ialah apa? Reaction. Boleh tak?
Ini kalau ini reaction, maka daya daripada fluid macam mana? Maka daya daripada fluid kepada deflector kita sama dengan 2.83 Newton. Arahnya ke mana? Ini ingat ni. Dia kata Fy ni 2.83 ni. Okey. Yang ni bila disebut Fy sama 2.83, ikut undang-undangnya kita kata tiap kali dapat jawapan namanya reaction. Masa kita lukis tadi, kita bayangkan Fy tu kat atas. Dia bagi jawapan, memang ya positif dia hala kat atas. Tapi benda ni reaction. Maksud apa? Ni daya dari deflector kepada fluid. Maka, kita kata, saya bukan nak itu. Yang kita nak adalah daya daripada fluid kepada deflector. Maka, kita kata, Fy kita hala ke mana? Ke bawah. Sebab kamu nak kekalkan nilai positif dia. Boleh. Jadi, Fy sama 2.83 Newton dan directionnya ke bawah. Logik tak? Logik. Mari kita tengok logik ke tak logik ni supaya kamu senang nak ingat. Ni fluid ni dari kiri ke kanan. Macam mana dia boleh bergerak dari kiri ke kanan? Sebab ada pressure kat ujung ni dalam pipe. So dia akan tolak ni. Bam, dia tolak. Nampak dalam arah X? Boleh. Tapi bila dia nak naik ke atas, dia nak pergi ke atas macam kamu naik tangga. Cuba bayangkan pergi pijak tangga. Boleh? Nak naik tangga. Tapi kamu tak buat apa-apa. Pijak je tangga tu. Suruh tangga bawa kamu naik ke atas. Itu bukan escalator nama, tangga. Mahu kamu naik atas? Tak mahu. Kalau nak naik atas apa boleh kena buat? Kena tekan ke bawah ni dulu. Baru kamu boleh naik ke atas. Boleh faham lihat ni? Maka dalam kes ni kita kata betul lah daya tu menghala ke bawah. Fluid tu akan tolak ke bawah. Sebab apa? Dia kena tolak ke bawah untuk dia bergerak ke atas. Ini disebut action and reaction. Boleh? Okey, kalau macam tu kita kata ada dalam arah X, ada dalam arah Y, maka kita akan dapat apa nama? Resultant. Mari kita tengok resultant. Macam mana resultant dia? Ingat tak Fx tadi menghala ke sini, ini namanya Fx. Boleh tak? Fy ke bawah, ini nama dia Fy. Maka kita punya F resultant sama dengan Fx kuasa 2 plus dengan Fy kuasa 2. Inilah jawapan dia. Pada masa yang sama, dekat mana directionnya? Ini sama dengan inverse tangent Fy bahagikan dengan Fx. Maka dapatlah jawapan dia. Okey. Alright. Macam itulah gayanya bila kita ada deflector. Maka deflector ni konsep dia sama saja. Boleh? Jadi walau apa pun keadaannya, bagaimana rupa kita punya deflector ni, janganlah jadi kelang kelibut dan dalam hidup dalam keadaan huru hara. Tak payah, senang saja lukis free body diagram. Boleh tak? Kemudian lukis dia punya apa nama tu? Dia punya control volume dia. Lukis jangan lupa V1 kat mana, V2 kat mana, perlu lerai ke tak boleh lerai, and then tengok dalam X direction, tulis bersama momentum. Boleh? Dah tulis bersama momentum, jangan lupa buat macam ni. This is the first step. Boleh tak? Kemudian leraikan dia dan seterusnya begitulah. Okey. Jadi itulah dia apa yang disebut sebagai deflector.